إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، Alhamdulillah, Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Ta'ala, Allahu Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, atas kemurahan Allah, sifatnya yang pengasih, yang penyayang, yang menghubungkan kita terus dengannya, yang memperkenalkan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu terus menghuni kita di atas muka bumi ini tanpa membayar apa-apa bayaran kepada Allah, pemilik hak yang sebenar pada muka bumi ini. Lantas dengan kemurahannya dianugerahkan kepada kita nikmat demi nikmat, dilimpahi kepada kita kesenangan, ketenangan dan kebahagiaan. Ya Allah, betapa hebat dan pemurahnya Engkau ya Allah. Maka oleh itu kami berkumpul pada pagi ini untuk bersama-sama mensyukuri nikmat-Mu bagi membanteras kejahilan yang bersarang di dada, bersama-sama untuk kami bertadabur surah Al-A'la insya-Allah, yakni surah yang ke-87 daripada susunan kedudukannya di dalam Al-Quran, surah yang memiliki 19 ayat. Baik, kita meraihkan surah ini dengan kita membacanya terlebih dahulu. Kita baca sama-sama nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Kita tengok keindahan surah Al-A'la. Surah Al-A'la ini adalah di antara surah yang paling masyhur, yang selalu kita bawa di dalam solat sunat witir. Biasanya solat sunat witir ini dilazimkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membawa surah Al-A'la ini pada rakaat yang pertama. Surah Al-A'la ini adalah satu maksud yang tertinggi, yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Allah. Tak ada dah yang lebih tinggi daripada tu. Yang maha tinggi adalah Allah. Jangan kita bayangkan di sebuah ketinggian tu tinggi fizikal, bukan.
tinggi macam pokok ke, tinggi macam langit ke, bukan. Sebab kita memang diajar, diasak dalam kitab Usuluddin, Allah itu tidak menyerupai sesuatu pun. Jadi kita tak boleh bayangkan tinggi, besar, ragam tak. Tapi ketinggian ini yang dimaksudkan ketinggian ini, ketinggian kekuasaan. Tak ada kuasa yang lebih tinggi, tidak ada upaya yang lebih tinggi, tidak ada kehendak yang lebih tinggi, melainkan ketinggian Allah semata-mata. Itu yang dimaksudkan dengan Al-A'la, yang maha tinggi. Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-A'la ini di antara surah-surah yang menjadi kegemaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada dalam sembahyang witir, Nabi juga membawa surah ini di dalam solat fardu Jumaat. Solat fardu Jumaat Nabi akan bawa surah ini. Lagi satu, Nabi akan bawa di dalam solat Aid, solat hari raya. Sama ada hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Nabi akan bawa surah Al-A'la. Sebab surah ini menceritakan tentang kebesaran, ketinggian, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mengatur makhluk. Maka makhluk yang faham, tadabur tentang kehendak surah ini akan sentiasa mengagung-agungkan, meletakkan surah ini pada tempat-tempat yang tertinggi sesuai dengan namanya. Jadi kita akan bawa insya-Allah, kalau sahabat-sahabat kaum muslimah yang istiqamah di dalam solat witir biasanya akan bawa surah ni. Kenapa surah yang tertinggi di dalam solat witir? Sebab witir ibarat bungkus. Witir ibarat bungkus. Kita ni lepas kita dah himpun kumpul semua, bila kita nak bungkus, kita nak cari satu bungkusan yang tercantik, yang terbaik, yang terindah untuk kita bungkus di dalam tu. Jadi Al-A'la ini dia disifatkan sebagai yang tertinggi, yang terbaik, yang tercantik. Maka kita bungkuskan seluruh amalan yang kita buat daripada awal pagi hinggalah sampai selepas waktu isyak, kita bungkuskan dia dengan Al-A'la. Jadi di antara ketinggian Rasulullah nak yang cantik tu yang terakhir. Kemudian untuk hari raya, kita akan pakai pakaian yang indah-indah, yang cantik, yang harum-harum. Yang terbaik, yang baru beli. Jadi untuk hari raya. Dan untuk hari raya Rasulullah akan pilih surah-surah yang terbaik, yang tercantik, yang terindah, yang harum. Apa dia? Al-A'la Rasulullah akan ambil. Inilah surah yang terbaik. Surah yang paling digemari oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan selalu buat dari Jumaat. Kalau solat Jumaat tu antara solat yang dipanggil hari raya. Sayyidil Ayam. Penghulu bagi segala hari. Nabi akan bawa dalam solat Jumaat surah Al-A'la. Kemudian hari raya, nama pun raya, dia bawa surah Al-A'la. Kemudian witir. Witir itu diibaratkan seperti bungkusan bagi segala amal. Nak dibungkus, kenalah beg plastik tu cantik, kenalah kertas tu cantik yang nak dibungkus, kenalah beg tu lawa untuk nak bungkus amalan kita. Maka surah ini surah yang teristimewa. Di antara surah-surah yang istimewa, surah ini adalah salah satu di antaranya. Saya tak kata surah ni paling istimewa. Semua surah istimewa. Namun surah ini yang selalu Nabi bawa. Bila Nabi selalu bawa, sahabat telah mengkategorikan surah ini di antara surah yang paling Rasulullah gemar. Kalau kita nak cari baju yang elok-elok, nak pakai tempat yang elok-elok. Macam Rasulullah, kalau mai hari yang elok-elok, hari perayaan yang baik-baik, Rasulullah akan cari surah ni. Selalu Rasulullah akan bawa surah ini. Jadi kita faham antara surah yang digemari oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa dia kata? Kerana surah ini dimulai dengan tasbih, sabbihisma. Sabbihisma. Tasbih ni apa dia? Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ataupun surah ini dipanggil juga dengan nama surah Musabbihat. Surah yang mensucikan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ini diturunkan di Mekah, yakni sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Semasa turunnya surah ini, iaitu dalam tahun pertama hingga tahun ketiga kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ini turun waktu Nabi masih lagi dalam kuarantin. Nabi masih lagi berkurung,
bersembunyi berdakwah di dalam rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Di Darul Al-Arqam inilah Nabi SAW duduk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunnya surah Al-A'la untuk Nabi sebarkan dakwahnya, memberitahu kepada kafir Quraisy agar mensucikan nama Tuhanmu. Tuhan macam mana? Tuhan ni nak suci nama dia, awak tak suci lagi ke? Nak basuh ke nak suci nama Tuhan ni? Ha? Maksud dia Allah Ta'ala kata, Sabbih, sabbih ni satu fi'il yang bersifat suruh ataupun dalam bahasa nahunya nama dia fi'il amar. Sabbih, sucikanlah. Ha? Sucikanlah nama Tuhanmu. Nah itu yang disebutkan ataupun sabbih ni tasbihlah. Tasbih tu suci. Suci itu tasbih. Diungkapkan salah satu daripada zikir yang selalu kita bawa di dalam sujud dan juga rukuk kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, yang mana dikatakan kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala ini disucikan namanya oleh makhluk-makhluk seperti kita, langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang terbang di udara, yang berenang di lautan, yang melata di atas muka bumi, sama ada dengan perut seperti ular, dengan 2 kaki, seperti ayam itik, dengan 4 kaki, seperti kuda, kucing dan sebagainya. Kesemuanya makhluk-makhluk ini telah pun ditasbihkan oleh makhluk ini, telah pun mentasbihkan mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mensucikan nama dia. Suci yang bermaksud macam mana? Maksud dia Allah Ta'ala itu tidak ada sekutu. Bersihkan nama Allah daripada mengatakan Allah Ta'ala itu ada anak. Sucikanlah nama Allah daripada mengatakan Allah itu ada isteri. Seperti mana yang didakwa oleh musyrikin Quraisy. Ketika ini musyrikin Quraisy yang Rasulullah hadapi. Mereka mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala itu memiliki anak dan anak Allah itu Lata dan Uzza serta Manat. 3 ekor anak Allah, Lata, Uzza dan Manat. Diletakkan Lata dan Uzza di atas bukit Safa dan Marwah, sementara Manat duduk di dalam Baitullah. Lepas kata itu anak Allah. Kita ni orang Islam, Allah Ta'ala perintah sucikan nama Allah daripada perkara-perkara dakwaan oleh puak-puak musyrikin. Okey, kemudian nama Allah ini juga dicemar oleh puak-puak Nasrani dengan mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada anak, iaitu Isa alaihi salam. Ada isteri, iaitu Maryam. Sementara kita orang Islam tetap mensucikan. Kita mempercayai dengan penuh yakin bahawasanya Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Maryam adalah seorang perempuan suci yang Allah Ta'ala pilih di kalangan berbilion-bilion manusia perempuan untuk dijadikan seorang wanita yang mengandungkan satu-satunya zuriat yang tidak berbapa. Ditiupkan roh di dalam rahimnya. Lantas hiduplah dia. Kita sucikan. Kita sucikan nama Allah. Itu ni yang dimaksudkan suci itu. Kita menafikan. Kita menolak dakwaan orang-orang Nasrani yang mengatakan sedemikian. Begitu juga kita menolak dakwaan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah Ta'ala itu memerlukan kepada bantuan Ruhul Qudus. Iaitu memiliki anak di kalangan anak-anak Allah ialah para malaikat adalah anak Allah. Itu kepercayaan orang-orang Yahudi. Kita sucikan. Kita bersihkan nama Allah daripada sifat-sifat syirik. Daripada sifat-sifat kekurangan. Macam orang-orang musyrikin mengatakan Allah Ta'ala itu bersifat lemah lah. Berhajat kepada pembantu. Allah itu bersifat lemah lah. Nak kena ada zuriat. Nak menyambung kerja dia. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita berpegang dengan begitu yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Tak ada siapa pun yang boleh serupa dengan dia. Inilah yang disebutkan sebagai Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah yang kita belajar
membersihkan jiwa kita daripada mengatakan Allah Ta'ala itu bersifat berbilang-bilang. Ataupun disebut dengan ta'addud. Wajiblah Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Tunggal lagi Esa. Okey, itu maksud sabih. Nah, itu maksud sabih. Sucikanlah namamu. Jadi ketika mana Nabi SAW membaca surah ini, sabih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, hingga sampai habis. Lantas sabda baginda SAW, apabila diulang ayat pertama, sabih isma rabbikal a'la, Nabi ujang. Kemudian Nabi ulang lagi sekali. Nabi ulang lagi sekali. Sahabat bertanya, kenapakah baginda berulang-ulang sampai 3 kali? Nabi kalau dia ulang, berulang-ulang, nah, tentu ada sesuatu yang Nabi nak sampaikan. Nabi nak cerita. Lalu ditanya oleh sahabat, apa dia yang nak kata? Mesej apa yang Nabi nak sampaikan? Apabila Nabi ulang, Sabbihis rabbikal a'la. Kemudian bila sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah dia dalam sujud kamu. Jadikan apa? Sabbihisma rabbiyal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Jadikanlah tasbih memuji Tuhan kamu yang maha tinggi itu di dalam sujud kamu. Ij'aluha fi sujudikum. Maka Nabi suruh baca dalam sujud kamu. Tu yang kita duk baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang kita duk baca setiap kali kita sujud. Sebab apa? Nabi pesan. Dia ulang. Bila dia ulang perkataan 3 kali. Sabbihisma rabbikal a'la wa bihamdi. Tempat tang mana yang paling terbaik yang Nabi kata nak letak agar kita ni sentiasa bertasbih memuji nama Tuhan yang maha tinggi. Tang mana yang kita nak letak? Lantas Nabi berpendapat melalui ilham yang dibawa oleh Jibril AS, sucikanlah namamu, nama Tuhanmu yang maha tinggi ini di dalam sujud. Nabi kata, hampa baca dalam sujud. Sebab apa dia suruh baca dalam sujud? Kerana kita ni dalam sembahyang kita ada 3 tempat. 4 tempat. Maaf nak, 4 tempat. Yang paling makbul sekali doa. Nah, pada 4 tempat yang paling makbul sekali doa. Tempat yang pertama sekali ketika mana kita berdiri baca Fatihah. Di situ ada doa yang paling makbul. Yang mana? Waladdallin. Saktah. Dia ada saktah di situ. Berhenti seketika sebelum kita datangkan amin. Di situ kita boleh memperjalankan lintasan doa dalam hati. Macam yang diajar oleh ulama. Rabbighfirli wali walidayya. Ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Kemudian kita ikuti dengan amin. Okey. Di situ doa yang paling makbul. Kemudian yang tempat yang kedua, di dalam rukuk. Dalam rukuk kita tu ada doa yang makbul. Maka selepas kita baca tasbih 3 kali, kita boleh lintaskan dengan doa. Tempat yang ketiga, dalam sujud. Jadi ini yang Nabi pilih. Ija'aluha fi sujudikum. Sebab apa? Waktu ni dia kata waktu kamu sujud tu waktu yang paling kamu dekat dengan Allah. Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kamu dengan begitu hampir ketika mana kamu menyembam wajah kamu ke bumi. Macam kita, kalau orang sembang dengan kita, makin pelan kita nanti ikut tunduk, tengok, nak jenguk muka dia, nak tengok muka dia, dekat, makin dekat. Kita berbisik pada Allah di dalam sujud tu, maka Allah lebih dekat dengan kita, mendengar bisikan dalam rintihan tu. Itu yang Nabi kata, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dalam mana? Baca dia dalam sujud. Awak dia tak suruh dalam rukuk nak. Pasal apa dia tak suruh dalam rukuk? Sebab ketika mana turunnya surah Waqi'ah. Okey. Surah Waqi'ah ni iaitu satu surah yang diantaranya menjadi kegemaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa ingat ayat yang terakhir, 2 yang terakhir. Ayat yang 95 dan 96.
Inna hadza lahu haqqul yaqin. Ayat terakhir, fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat yang ke-96 daripada surah Al-Baqarah, daripada surah Al-Waqiah. Rasulullah tengok fasabbih bismi rabbikal azim. Rasulullah kata, ij'aluha fi ruku'ikum. Hampa jadi pula kalimah ni, tasbih ini dalam rukuk hampa. Bila Nabi baca surah Al-A'la, Nabi suruh baca dalam sujud. Bila Nabi baca surah Al-Waqiah, Nabi kata baca di dalam surah dalam rukuk. Yang kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Waktu Nabi sampai kepada fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi kata bawa tasbih ni dalam rukuk hamba. Semoga dia berulang-ulang dalam kehidupan kamu. Tu yang kita duk baca berulang-ulang. Eh? Kalau kita kira sehari-hari kita baca dia di dalam rokok kita, di dalam sujud kita 100 kali, 100 kali. Kemudian lepas kita sembahyang kita ada tasbih 33 kali, 33 kali, 33 kali. Mensucikan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ini yang diseru oleh Allah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu. Pujilah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung. Itu kita bawa dalam sembahyang kita. Di antara kalau nak tanya, mana mai punca kita baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi dalam rokok, mana punca mai kita baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi dalam sujud. Ini punca dia. Bila Nabi dapat surah tu, Nabi kata, yang ni bawa dalam sujud, yang ni bawa dalam rokok. Kita faham, bukan saja-saja tasbih yang kita nak bawa tu, punya dia petikan daripada surah-surah yang tertinggi yang diangkat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, lantas dimertabatkan, diletakkan dalam sembahyang. Part-part yang paling penting, rokok dan juga sujud. Tadi saya tempat-tempat kan yang dimakbulkan doa. Satu lagi tahu mana? Ketika mana duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir dan membaca tahiyat akhir. Selepas membaca tahiyat akhir, sambungkanlah sedikit doa. Kata Nabi SAW, rugilah barang siapa yang membaca tahiyat akhir jikalau tidak diiringi dengan doa. Rugilah sebab di situ ada doa yang dimakbulkan. Jadi dalam solat ni dia ada 4 tempat yang paling-paling dimakbulkan oleh Allah. Pertama ketika Fatihah, kedua ketika rokok, ketiga ketika sujud, dan keempat ketika duduk tahiyat akhir. Okey, kalau ditanya, sujud ni adakah sujud yang terakhir? Kata setengah ulama, setiap kali sujud. Setiap kali sujud. Sama ada sujud rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Begitu juga rokok. Setiap kali rokok, di situ adanya doa yang dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Fatihah pula, setiap kali kita baca Fatihah, maka lintaskanlah dengan berdoa sikit. Berdoa sikit. Selit-selitkanlah apabila hujung ayat. Waladdallin. Situ disunatkan untuk berhenti seketika. Sekadar subhanallah. Katalah apapun. Biasanya ulama mencadangkan Rabbi ghafirli wali walidayya. Ampunlah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Mereka itu ialah kunci bagi segala pintu syurga adalah kedua ibu bapa kita. Okey. Dan kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, selepas disebut nama dia yang Al-A'la, yang maha tinggi, kita tahu tak ada yang lebih tinggi daripada tu melainkan Allah yang tertinggi. Yang macam mana? Pasal apa nak kena puji Allah yang maha tinggi ni? Allazi khalaqa fasawwa. Kenapa perlu dipuji nama Allah yang maha tinggi ni? Kerana dialah yang telah khalaqa fasawwa, menciptakan kamu. Allah yang buat kita. Pasal itu nak kena puji dia. Kena puji orang yang buat kita. Kita tengok dalam diri kita. Kita pandang, kita renung dalam diri kita. Kayanya Allah Ta'ala. Dia menciptakan aku. Dia menciptakan aku bernafas. Dia bagi dekat kita 2 lubang hidung untuk bernafas. Ketika mana kita
tak sihat, tertutup sebelah lubang hidung pun dah kita jadi tercungap-cungap. Kita terpaksa menggunakan rongga rengkung. Nak bercakap dengan rengkung, nak makan dengan rengkung, nak bernafas, nak bagi masuk keluar udara pun melalui rengkung. Menyebabkan kita jadi tercungap-cungap. Dan Alhamdulillah ketika mana Allah Ta'ala melancarkan peredaran, masuknya udara, keluarnya udara. Ha. Kita ni dah sedap-sedap dah menyawa dah. Tak apa nak rasa bersyukur sangatlah. Dah memang dah menyawa dah. Ha? Cuba kalau dia tarik nikmat tu. Dia tutup lubang mulut, dia tinggal lubang hidung. Nak bercakap pun tak boleh. Ha? Kalau kita tengok orang yang dapat penyakit asma yang teruk tu nak, dia tak boleh bercakap. Dia pesan lah, saya ada adik-beradik yang sakit asma ni, dia nanti pesan. Hampa kalau dengar kata aku sakit benda, hampa tak usah pergi tengok. Saya pun sakit hampa nak cakap banyak. Tak tanya makan ubat ke dah lagi sakit, tak sakit. Tak boleh, dia kata kita tak boleh bercakap. Nah, dia pun nak tanya banyak-banyak, dia kata. Ha, orang sejuk, dia panas. Ha, subhanallah. Syukur ni, nikmat punya banyak yang Allah Ta'ala khalaqa. Ha, khalaqa, menciptakan. Ja'ala, menjadikan. Kita manusia, ja'ala. Kita menjadikan. Contoh, kita menjadikan uh, meja. Katalah kita ni tukang buat meja. Kita yang buat, kita kata. Meja tu aku yang buat. Allah Ta'ala kata, hang tu aku buat. Okey. Allah buat kita tak guna bahan yang dah sedia ada. Allah khalaqa, menciptakan. Ini beza. Menciptakan dengan menjadikan. Kita buat meja dengan kayu. Kayu ambil Allah punya. Pokok yang dah tumbuh. Allah dah sedia dah bahan. Kita main proses saja. Terus kita cop. Hak cipta terpelihara aku punya. Aku yang buat tu. Nah, kemudian, kita ada hubungan tak dengan kayu tu? Tak ada dah. Katalah kita buat meja, kita jual. Tak ada dah hubungan kita dengan dia. Punya pasal lah, nak lingkup ke, nak patah ke, apa nak cucur ke, aku dah buat, aku dah jual bagi, sudah. Kita tak ada hubungan. Tapi Allah, khalaqa, pencipta kita. Dia buat kita daripada tak ada, kepada ada. Bila dah ada kita sekretar kita ni, Allah sentiasa berhubung dengan kita. Sentiasa. Setiap saat Allah Ta'ala tak pernah tinggal kita. Dia tak pernah biar kita sendirian. Dia tak pernah biar bagi kita lapar. Dia tak pernah biar bagi kita dahaga. Nak tahu kata dia tak pernah biar bagi kita dahaga. Sentiasa ada bekalan ayat liuk dalam mulut. No, dahaga macam mana pun. Orang kata, aku duk telan ayat liuk. Ada juga ayat liuk untuk ditelan. Rezeki Allah tu masih ada. Punya sayangnya Allah Ta'ala dekat kita. Dia bubuh bekalan. Sentiasa ada saja. Jangan duk rimah kat ayat liuk. Ya, rimah kat ayat liuk ni melenja-lenja pula. Itu rezeki dari Allah. Ha? Itu yang dikatakan khalaqa. Maha penciptanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buat kerusi tak mahu buat daripada kayu, nak buat daripada rotan. Rotan pun ambil pokok dia juga. Ha? Allah Ta'ala bekalkan kepada kita akal, kita pun bentuk rotannya. Kita letak, kita yang buat. Siapa yang mencipta tu, siapa kita kata kita yang mencipta. Nah, Allah Ta'ala tak marah pun kalau kita nak ambil nama. Tapi hakikatnya kita kena menyedari bahawa segala-galanya adalah penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ambil benda yang dah sedia ada. Oh? Itulah kata arkitek yang paling masyhur, yang paling tertinggi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebut sebagai khalaqa. Kemudian sikit lagi, allazi khalaqa fasawwa, dan yang menyempurnakan kamu. Fasawwa ni ataupun kita boleh letakkan pembentukan yang seimbang. Ingat dalam tafsir-tafsir yang telah lalu, saya pernah bercerita tentang beberapa kali bahawasanya Allah Ta'ala telah menciptakan kita ini cukup seimbang. Pada kejadian kita, kita jengkai muka daripada tempat tumbuh rambut hingga sampai ke dagu kita sejengkai. Sejengkai. Kita jengkai dengan tapak kaki kita. Rupa-rupanya
Panjang muka kita dengan panjang tapak kaki kita sama panjang. Ha. Dua saat lagi ukur tapak kaki dengan muka kita sama panjang. Allah Ta'ala nak beritahu dekat kita, tak segak mana pun muka hang. Sama besar dengan tapak kaki saja. Ha? Jangan agung, jangan bangga. Jangan bermegah dengan kecantikan yang kita miliki. Yang bersifat sementara ni. Sebab muka kita tu hanya besar tapak kaki kita saja. Cermin tengok tapak kaki hang. Ha, tu dia. Cermin tengok muka hang melalui tapak kaki hang. Nescaya kita akan rasa rendah diri. Tak hebat mana pun. Ha? Tak hebat mana pun aku ni ya Allah. Kemudian dalam penciptaan Allah yang fasawa menyempurnakan kita ini dengan begitu seimbang, Allah Ta'ala letakkan di antara pinggang kita hingga ke lutut panjangnya satu hasta. Daripada pinggang ataupun disebut sebagai papan punggung, dari papan punggung kita hingga ke lutut. Panjang dia satu hasta. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala bekalkan kepada akal manusia. Kalau tengok saiz tapak kaki, dia boleh baca dah. Orang ni tinggi mana. Tinggi mana, tinggi mana. Dia boleh baca dah. Berapa inci, berapa inci. Tengok saiz tapak kaki saja. Sebab Allah itu fasawa. Maha menyempurnakan. Okey. Lagi satu. Kalau kita tengok kesempurnaan, keseimbangan yang Allah Ta'ala jadikan kepada satu batang padi. Satu batang padi. Bukan besar mana lah. Kita ingat besar-besar jari kelingking ni adalah. Dalam batang padi itu dia bersifat kelongsong. Ataupun macam straw tu. Berlubang. Dia tak padat tu. Dia berlubang. Kalau nak tengok dia tu yang tak banyak, yang tak besar mana. Tetapi Allah Ta'ala telah letak kepada dia 100 butir padi untuk dia tanggung. Nampak dia terbalik tak? Dia tak terbalik. Kecuali bila ditiup angin atau ribut. Barulah nampak tidak saat. Tapi saat lagi, dia bangkit balik. Dia boleh bangkit balik dengan menanggung 100 tangkai. 100 biji padi melalui 7 tangkai yang bergantung kepada dia. Dia bukan naik bercabang tak. Dia naik satu. Lepas tu baru bertangkai 7 tangkai tu. Dan keseimbangan ini dia kata terdapat hanya pada pohon padi atau pohon gandum dan yang sama waktu dengannya. Yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam pemikiran manusia tak boleh fikir. Bukan dia bawa sehari dua nak sampai masak lah. Daripada berbunga, berbuah sampailah masak. Kalau main angin, nampaklah dia terbalik sat. Kemudian bila habis angin tu, dia kembali. Kembali menegak. Itu yang dikatakan keseimbangan yang Allah Ta'ala ciptakan. Bukan dia bawa sikit nak. Setiap satu tangkai tu ada 100. Jadi 7 tangkai ada 700. Batang dia bukan besar mana pun. Dia boleh bawa. Masya Allah. Maka pada diri kita pun kita tengoklah keseimbangan yang mana Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Maha suci Allah, maha kaya Allah. Ini yang disebut sebagai fasawwa. Alladhi khalaqa fasawwa. Yang telah menciptakan kamu, lalu dia telah pun menyempurnakan kamu. Okey. Dan seterusnya. Walladhi qaddara fahada. Walladhi qaddara, kata Allah Subhanahu Wa Taala, hampa kena sucikan nama aku yang maha tinggi ini, kerana bukan sahaja aku menciptakan manusia, tetapi aku juga qaddara, mengatur, menyusun, yang kita sebut sebagai qada dan qadar. Allah susun kehidupan kita, Allah atur kehidupan kita seawal usia kita berada di dalam rahim. Itu dikhabarkan. Tapi diaturkan daripada mana? Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, dengan sabda Nabi SAW, Sami'tu Rasulullah SAW maqadir al-khalaiq
qabla an yakhluqus samawati wal ard bi khamsina alfa. Kata Nabi SAW, qada dan qadar manusia itu telah pun Allah Ta'ala tulis sebelum diciptakan langit dan bumi 1,000 tahun. Sebelum 1,000 tahun Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, rupanya Allah dah qadar dah kita punya nasib ni. Untung baik, untung jahat. Disebut. Nasib baik, nasib tak baik itu Allah Ta'ala dah tulis dah nasib kita ni. Kemudian bila mana kita masuk dalam rahim ibu kita, dalam usia kita 4 bulan, sebelum ditiupkan roh datang malaikat. Malaikat ni baca aja. Hang nak duduk di mana? Hang nak jadi anak siapa? Hang nak kahwin dengan siapa? Rezeki hang tang mana? Ajal hang dekat mana? Kita mengaku. Ha? Ha. Kita mengaku dan kita berikrar bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka lahirlah kita sebagai manusia di muka bumi ini dengan penuh kesempurnaan yang Allah Ta'ala letak pada kita. Allah Ta'ala sebut hampa yang seindah-indah kejadian. Hampa lah. Makhluk apa? Makhluk manusia. Telah pun aku qadarkan kepada kamu. Aku takdirkan kepada kamu. Ha? Selain daripada Allah Ta'ala mentakdirkan kepada alam semesta, kita kena percaya juga bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan kepada diri kita dengan masing-masing pembawakan. Kita tak sama kan? Kita tak sama kalau kita tengok dari segi pilihan. Pilihan warna. Ada orang ni dia suka warna ni. Manusia juga mata yang sama, Tuhan yang sama, sifat yang sama. Ada orang ni dia suka warna ni. Kau ni dia tak suka warna tu. Warna tu aku suka tak berkenan lah warna tu. Hang tak berkenan, dia berkenan. Hang jangan kutuk benda yang dia suka. Hang tak sayang, dia sayang. Hang suka tu warna macam macam-macam tu ni. Aku tak suka macam orang tua. Dia kata aku suka warna macam-macam gelap-gelap tu ni. Aku suka terang-terang tu baru nampak cerah. Aku tak suka terang-terang dia kata. Jadi kita jangan menghina apa yang orang suka sebab orang tu takkan hina apa yang kita suka. Jadi itu yang kata Allah Ta'ala ni menyempurnakan penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Kemudian takdir kita. Takdir kita lagi kadar yang dikatakan kadar kita ni. Ada takdir yang kita tak sangka-sangka. Kita tak menyangka takdir kita. Cuba kalau kita tengok yang kita tak tahu tiba-tiba terjadi. Misalnya kita sangka kita keluar daripada rumah. Tak ada bahaya hari ni, tak ada apa-apa berlaku. Kita keluar daripada rumah. Berpandukan doa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lintah jalan. Mai sendiri kata pum langgar. Kalau tak mati pun patah kaki, patah riuk. Kita tahu ke? Kita tak tahu. Saat-saat aku nak lintah jalan, aku tengok kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Lebih daripada 3-4 kali. Tapi aku tak nampak kereta tu mai kot mana. Ini yang dikatakan takdir yang tersembunyi. Yang kita tak tahu. Dari pengetahuan kita ni, dia tersembunyi. Kita sangka, tak ada apa dah no. Tengok-tengok dia mai. Ataupun kita duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah. Siapalah nak main kacau kita. Tiba-tiba kita dihadiri oleh malaikat maut. Mati orang jumpa. Orang kata mana api tak nampak. Dia tak keluar sehari. Pergi tengok mati. Kenapa? Takdirnya. Ajalnya. Yang ditulis. Yang kata benda yang tersembunyi. Kita ni cari dia ada sakit apa. Dia tak ada sakit apa. Dia sihat. Tak ada kencing manis. Tak ada darah tinggi. Tak ada buah pinggang, jantung semua elok, cantik. Mati. Takdir yang tersembunyi. Yang disebut wallazi qaddara. Yang telah mentakdirkan kamu. Kita kembali kepada takdir Allah. Ya benar. Allah Ta'ala itu maha kaya. Yang telah mengaturkan kehidupan aku. Terus beriman dengan Allah. Tak marah dekat siapa-siapa. Menerima dengan hati yang redha. Kemudian, allazi qaddara fahada. Dia bagi dekat kita takdir yang macam-macam. Takdir kita tak boleh baca. Kita tak tahu ni. Kita tak tahu qada dan qadar kita nak jadi apa dah.
Kemudian dia tak biar kita macam tu saja. Dia bagi fahada. Apa dia fahada? Petunjuk. Apa dia petunjuk yang paling utama dekat kita? Al-Quran. Kemudian Al-Hadis. Yang kita dok baca hari-hari ni. Kita dok bawa kata. Yang kita dok buat sehari-hari ni semua berpandukan Al-Quran dan Hadis. Ha? Kita bangun tidur. Kan macam mana Rasulullah bangun tidur. Ha? Kemudian kita berjalan ke bilik ayah, apa yang kita bersihkan dulu. Itu semua dalam bimbingan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis Rasulullah apa dia buat? Dia bangkit-bangkit tidur, dia ucap Alhamdulillah. Dia sapu kesan-kesan mengantuk di kelopak mata, sapu-sapu. Ha? Ha. Kemudian baca 10 ayat daripada surah Ali Imran. Dia bukan boleh bangkit terus berjalan. Itu yang kata berpandukan Al-Quran dan hadis. Kita tak tahu setiap pergerakan kita tu ada fahadanya. Ada petunjuknya. Allah Ta'ala tak zalim. Dia tak biar aku hantar hampa mai ke muka bumi ni. Hiduplah hampa. Hiduplah hampa. Tak. Ada buku panduan yang disertakan kepada kita. Ha? Maka buku panduan tu kita tak pandai baca macam hari ni lah. Boleh baca Al-Quran. Tapi kita tak pandai nak tafsir kehendaknya. Jadi, para-para ulama, warasatul anbiya yang telah membimbing kita dengan petunjuk yang diberi. Di antara petunjuk tertinggi yang Allah Ta'ala bekalkan kepada kita, apa dia fadanya? Akal. Ha. Akal yang tu fada dia. Kalaulah tak ada akal, ada apilah 10 buku pun, 10 kitab pun, ada apilah satu perpustakaan pun. Kalau tak ada akal, dia tak boleh pakai juga. Ha? Berapa ramai yang kita tengok orang yang memiliki akal. Tapi tak mau guna. Ada akal saja. Allah Ta'ala kata, aku bagi lagi satu fahadanya. Iman. Ada akal, ada iman. Maka kedua-duanya itu berjalan secara seiringan. Sempurnalah hidup kamu, wahai manusia. Ha? Kita ada akal, kita ada iman. Akal menimbang, menimbang tara. Sama ada perbuatan itu boleh kita lakukan atau wajib kita tinggalkan. Iman meletakkan keputusan tinggal. Benda ni haram. Mana mai? Ada dalam buku panduan. Apa dia? Al-Quran. Ada dalam hadis. Buat macam ni, buat macam ni. Itu yang kata Allah Ta'ala ni. Bukan dia sekadar menciptakan kita. Sebaliknya dia bekalkan kepada kita buku panduan. Jangan tinggal buku panduan tu lah. Ruginya bila mana kita meninggalkan buku panduan, maka hiduplah kita dalam kesesatan. Nah? Dan seterusnya, ayat yang keempat. Wallazi akhrajal mar'a. Apa dia? Dan dialah yang telah mengeluarkan mar'a. Rumput-rumput pengembalaan. Mar'a ni dimasukkan rumput-rumput pengembalaan. Ini Allah Ta'ala mengisyaratkan kepada kita persediaan hidup manusia ini selalulah ada pertalian ataupun hubungan dengan makhluk lain. Hidup kita ni ada hubungan dengan makhluk lain. Apa dia di sini Allah Ta'ala sebut? Perhubungan kita iaitu dengan makhluk binatang yang kita ternak. Seperti lembu, kambing, kerbau, kuda dan sebagainya. Yang kita ternak untuk kita gunakan ketika mana kita kelaparan. Kita makan. Nah, ataupun kita jadikan kenderaan. Kalau zaman Rasulullah dulu, binatang adalah dijadikan sebagai kenderaan utama. Nah, kemudian kulit dia dibuat pakaian. Tulangnya dibuat bahan bakar. Bulunya juga dibuat pakaian selimut ketika sejuk. Itu di antara perhubungan pertalian kita dengan binatang. Maka dengan sebab itu, dalam kesempurnaan Allah menciptakan makhluk manusia, Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Daripada tumbuh-tumbuhan rumput yang melata tu, bolehlah binatang makan. Apabila binatang makan rumput, kita makan binatang. Kitaran hidup manusia. Allah Ta'ala menumbuhkan rumput. Rumput itu dimakan oleh binatang. Kita pula makan binatang tu. Esok ni kita mati, binatang makan balik kita. Itu kitaran. Ni yang dia katakan fasawa.
Pusingan kita ni cukup sempurna. Hari ni hang makan benda tu. So hang kena makan pula. Ha. Yang makan kita tu bukan yang binatang bertaring, gigi besar-besar, cakar kuku dia panjang-panjang. Tak. Cacing lah. Cacing tu buta pun. Kuku pun tak ada. Ulat. Apalah sangat. No? Bukan dia buat mayat berbisa besar tu pun dah. Cacing tu main korek-korek. Makan kenyuk, 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 kenyuk. Benyuk, diam, diam. Relai habis. Terus relai. Relai. Subhanallah. Itu hang gagah, hang besar. Hang takabur, hang sombong, hang berjalan di atas muka. Binatang yang selemah-lemah binatang aku nanti bagi makan hang. Allah. Hebatnya ni yang dikatakan. Dia buat kita, dia bagi bekalan makanan. Dia tak tinggal kita macam tu saja. Hebat Allah. Dia jadikan kita. Dia bagi kita seimbang. Apa dia bagi kita seimbang? Dia bagi dekat kita buku panduan. Apa dia bagi buku panduan? Dia bagi bekalan. Bekalan dia bagi tumbuh rumput, adalah binatang boleh makan. Binatang makan sihat, gemuk, montek pun, kita ambil binatang tu, kita sembelih, kita makan kita. Susu dia, kita minum. Kulit dia, kita ambil buat pakaian dan kegunaan yang lain. Isi dia, daging dia, kita makan. No? Itu perhubungan kita dengan makhluk yang bernama binatang. Asal daripada mana? Asal makanan dia adalah daripada mar'a. Siapa buat marah? Allah juga. Dia punya juga. Habis mana kita punya? Mana ada kita punya? Satu pun tak ada kita punya. Semua dia punya. Dan ayat yang kelima. فَجَعَلَهُ ثَاءً أَحْوَى. Lalu kemudiannya menjadikan dia kering kehitaman. Aku boleh buat rumput-rumput tu hijau, cantik. Saujana mata memandang. Dan aku juga boleh buat pergantian musim. Rumput yang berkerijau tu boleh jadi kekuningan. Dan akhirnya kehitaman serta mati. Allah nak bagi kita tentang kitaran kehidupan. Nisbah kehidupan ni, setiap yang tumbuh, hidup segar, cantik, segar bugar, menerima kebinasaan, sikit-sikit daripada hijau bertukar kepada kuning, daripada kuning bertukar kepada coklat, kemudian kering, hitam dan mati. Allah nak beritahu, macam itulah aku buat kamu manusia. Bukan kata nak tongkat langit. Kita melalui beberapa fasa, beberapa tempoh yang kita sendiri akui. Ketika ini, kita dah semakin uzur. Tak larat dah nak jalan. Kalau ajak, jom kita pergi lawan lari tahun dah. Oh tak maulah. Jangan kata nak lari. Nak jalan laju pun aku dah tak larat. Orang ajak challenge makan pun dah kalah. Gigit tak hancur. Duk telan, terkebir-kebir. Lidah semakin nipis. Tak boleh makan pedas sikit. No? Lidah makin nipis. Mata semakin kabur. Tak boleh pandang jauh. Tak nampak. Kaki makin tak kuat. Tak boleh menapak sendiri. Takut jatuh seorang-seorang. Ini kitaran kehidupan. Allah Ta'ala bagi perumpamaan rumput saja. Dia yang bagi tumbuh. Kemudian kita nampak cantiknya rumput tu segar. Binatang-binatang boleh makan. Sampai masa dia, peralihan musim berlaku. Dia pun akan kekuningan, kekeringan, kehitaman, lantas mati. Kalau kita tengok, ini di antara perumpamaan yang Allah Ta'ala buat kepada kita. Kita akan cari tempat yang subur untuk hidup. Kalau tempat tak subur, kita tak boleh hidup. Macam mana nak kenal tempat tu subur atau tak subur? Adanya tumbuhan. Macam mana nak tahu tumbuh tu tumbuhan itu boleh hidup? Adanya air. Kalau tak ada air, maka ke mana kita nak pergi? Kita sebut dah dalam surah yang terdahulu. Surah At-Tariq, Allah nak cerita pasal air dia, manusia memang berhajat sangat-sangat kepada air milik Allah Ta'ala. Jadi dapatlah kita simpulkan daripada ayat 1 adalah anjuran Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang beriman ini, yang kita ini berada di bawah pimpinan Rasulullah SAW, selalulah bertasbih. Selalulah bertasbih. Mengucap dan memuji nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita ikut saranannya dengan kita bersolat,
Di dalam solat itu adanya tasbih. Alhamdulillah. Kehebatan orang yang bersolat sentiasa menyahut apa yang telah pun dipimpin, diajar oleh Nabi SAW. Jadi insya-Allah kita akan sambung minggu depan yang mana ayat yang akan datang terus lagi menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia suruh kita ingat, jangan kita lupa. Wallahu a'lamu bishawab. Okey, baik insya-Allah nah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Okey, ada yang bertanya, adakah manusia makan rumput? Nah, adakah manusia makan rumput? Kita makan rumput, makan. Awak pula kita tak makan rumput tu. Kita pun makan rumput. Nah, apa yang binatang makan, kita makan. Kita, kalau kata kita cuma tak nampak lah kita meragut rumput macam binatang. Pergi di tepi, di padang tu, nah. Ragut terus makan macam tu. Kita adalah secara bertamadun. Kita pergi kutip, ambil pucuk-pucuk dia. Kemudian kita rebus, kita masak, kita makan. Ataupun diproses, dibuat ubat. Kita makan pucuk-pucuk kayu tu, semua tu tumbuh-tumbuhan tu Allah Ta'ala buat untuk binatang. Nah, kita boleh makan. Untuk kegunaan kita juga. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Kak Syima. Ya, Kak Syima. Macam mana adab kan, macam kata kita masuk salah satu majlis lah kan. Bila baca Fatihah dah hafal kan. Jadi kita masuk kita sambung ke ataupun kita mulakan bacaan daripada mula balik. Saya tak dengar lah Kak Zima. Saya pun tak clear. Dia dengar macam gedebung. Okay, sekali lagi. Baik. Katalah kita masuk dalam majlis. Jadi majlis tu kata dah mulakan dengan bacaan Fatihah. Jadi kita dah hafal dah baru kita nak duduk. Lepas tu adakah kita kena mulakan baca Fatihah tu dari mula ataupun kita sambung? Okey, baik. Baik, terima kasih. Kita masuk dalam majlis tu dah mula baca Fatihah. Adakah kita nak mula ataupun kita sambung? Sambung saja. Sebab apa? Sebab dah pun dibawa oleh jemaah yang lain. Macam kita masuk dalam sembahyang. No? Macam kita masuk dalam sembahyang. Bahkan satu-satu keadaan tu tak payah dah. Dia dah habis baca Fatihah, kita masuk dah. Orang dah habis dah baca Fatihah. Adakah kita nak duduk baca Fatihah dulu? Tak. Kita terus saja sambung. Kak Syima? Terima kasih Azazah. Ya, sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. InsyaAllah. Ada setengah pendapat Ustazah kata macam bila waktu sujud ada kita baca subhana rabbiyal a'la ada saja baca subhana rabbiyal a'la saja. Yang lagi satu pendapat kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang mana yang lebih afdal kita baca? Dan yang kedua Ustazah, bila kita baca satu surah dalam solat, yang rakaat pertama kita baca setengah, yang rakaat kedua kita baca lagi setengah, perlu kita bermula dengan bismillah pada surah yang kedua. Sambungan ayat yang pertama. Terima kasih Ustazah, itu saja. Okey, baik. Terima kasih pada yang bertanya berkenaan bacaan di dalam rukuk ataupun sujud, iaitu subhan rabbi, subhanallah. Tak payah baca a'la wa bihamdi ataupun azimi wa bihamdi. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan sedemikian. Okey, kalau mengikut daripada hadis yang baru selesai kita baca daripada tafsir surah Al-A'la tadi, ada hadis Rasulullah suruh sebut azimi wa bihamdi ketika mana baginda selesai membaca surah Waqiah ayat yang ke-96, fasabbih bismi rabbikal azim. Allah Ta'ala kata, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan tasbih ni dibaca di dalam rukuk kamu. Itu hadis. Okey. Kemudian satu lagi hadis yang kita baca, sabbih isma rabbikal a'la.
Kemudian Rasulullah kata kepada sahabat, nah, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan tasbih memuji nama Allah yang a'la wa bihamdi itu di dalam sujud kamu. Itu hadis. Maka adalah pendapat yang berkhilaf. Kata tak payah kata a'la pun tak apa, tak payah kata wa bihamdi pun tak apa. Itu memang boleh diterima pakai kerana sesungguhnya tidak ada hukum qat'i yang suruh baca yang ni baca dalam sujud, yang ni baca dalam rukuk. Tak ada hukum qat'i. Tak ada dalam Al-Quran. Kecuali hanyalah yang ada hukum qat'i ini menjadikan rukun qauli. Tak baca berdosa. Fatihah, tahiyat dan takbiratul ihram. Yang tu tak baca tak sah dalam dosa. Selain daripada tu, termasuklah tasbih di dalam rukuk dan juga sujud adalah sunat kalau kita baca. Siapa baca, dia dapat pahala lebih. Siapa tak baca, dia dapat kurang sikit. Itu sahaja untuk soalan pertama. Untuk soalan yang kedua, perlukah kita membaca bismillah pada sambungan rakaat yang kedua? Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kata Rasul, ini kata Allah di dalam Al-Quran, apabila kamu hendak memulakan baca Al-Quran, hendaklah kamu fasta'iz billah, minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi kita tak disunatkan baca Fatihah, baca bismillah pada pertengahan surah, tapi kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni. Terus sambung. Sebab apa? Sebab dia bukan kepala surah. Tapi kalau kepala surah, kita sunat baca bismillah. Contoh kata, kita buat 3 qul. Setiap kali kita mulakan dengan qul a'udzu birabbil falaq, baca balik bismillah. Qul a'udzu birabbil falaq. Habis itu kita nak baca qul a'udzu birabbin nas, baca balik bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Sebab dia kepala surah. Tapi kalau dia pertengahan surah yang kita tebuk, kita ambil, kita nak baca, maka tak disunat baca bismillah, sunat dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu a'lam. Bolehkah? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Ima duduk dalam kereta. Ya, ni tasyahud kan? Kita sebut Assalamualaikum Nabi, atau kita nak kena kata Assalamualaikum ya ayyuhan Nabi. Kena sebut ya tu ke atau tak payah? Terima kasih Ustazah. Baik, sama-sama kasih. Cantik nah soalan ni. Assalamualaikum ya ayyuhan ka ataupun Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Kita mengikut daripada hadis yang dibawa datang oleh Nabi SAW melalui bacaan tasyahud, maka Nabi tak sebut ya ayyuhan Nabi. Seperti disebut dalam ya ayyuhal kafirun. Hanya disebut Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kita tak payah sebut ya ayyuhan Nabi. Harfun tu harfun nida. Ayyuhan tu pun harfun nida. Harfun nida bila bersanding kedua-duanya, ia menjadi taukid. Maka Nabi SAW tak menyebut ya ayyuhan Nabi. Nabi sebut Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Maka kita ikut ayyuhan Nabi terus. Tak payah sebut ya ayyuhan Nabi. Okey Kak Imana. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Nak travel ke mana ni? Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam Kak Jamila. Silakan. Ini Ustazah, kalau kita duduk baca Quran, kadang-kadang baca Quran ada gangguan, sekejap lagi sekejap berhenti. Lepas tu sekejap lagi anak-anak panggil ke berhenti lagi. Lepas tu kira 2-3 kali, kadang-kadang 2-3 kali berhenti. Jadi macam apa hukum ni Ustazah? Okey. Baik. Terima kasih Kak Noh. Itu yang kita namakan ghaflah dunia Kak Noh. Kita tengah-tengah baca, sat lagi orang tu panggil, sat lagi telefon bunyi, sat lagi adalah depa cari benda tak jumpa. Kita kena berhenti. Jadi kadang-kadang tu sampai mai cari tang mana aku baca tadi yang tertinggal. Maka kita ni kalau kata orang yang kuat, kita akan terus sambung. Kalau orang yang nak beban untuk saya baca adalah kacau banyak-banyak sangat. Okey, kita terus sambung. Kita sambung balik tang mana yang kita rasa agak-agak yang kita tergendala ketika itu. Mulakan dengan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Ambil balik. Biarlah kalau terulang ayat tu awal balik. Macam contoh dia. Oh, ni saya baca dah. Terbaca balik. Maka tak mengapa. Tapi setiap kali tergendala berlaku gangguan dalam bacaan kita, mulakan dengan tawa'uz. A'udzubillah. Sebenarnya yang main ganggu tu adalah kiriman syaitan juga tu. Dia nak uji kita. Dia ni nak berhentikan nak terus. Kita pun beban-beban kacau sungguh. Tak usah mengaji terus lah. Seronok lah. Kita pun a'udzubillah. Main kerak-kerak segi. Baca a'udzubillah pergi terang-terang. A'udzubillahi minasyaitan. Dia bertahu. Dia marah lah ni. Kacau sangat kot dah. Jadi sambung terus kak dah. Ya, okey. Terima kasih Ustazah. Okey, sama-sama kasih. Ada makruh pula ada. Ada orang kata, kalau makruh nak kena berhenti. Tak, boleh. Boleh. Teruskan kak, no? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Linda. Ya, Linda. Silakan. Tanya ni. Sebelum kita bagi salam, kan kita baca doa Nabi kan? Lepas kita baca doa Nabi tu, kita boleh baca doa kita ke bahasa Malaysia? Okey. Lepas tu satu lagi. Lepas kita bagi salam apa semua, kita baca apa ayat-ayat yang kita kena baca doa. Lepas tu kan kita tak boleh cakap. Lagipun kita tak boleh macam ubah kedudukan tempat duduk apa semua. Tapi macam kalau anak-anak sekolah main tanya soalan, Ustazah masa tu dia pun nak tanya soalan, dia pun tunggu. Dua tu lah saya nak tanya. Okey. Sebelum kita bagi salam, kita ada doa Nabi yang kita baca nah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min syarri wa a'udzubika min fitnati Masih Dajjal, kan? Itu doa yang Nabi ajak suruh kita baca. Kemudian Linda tanya, boleh tak kalau kita nak sambung dengan doa kita sendiri? Personal punya doa. Boleh Linda nah. Dalam bahasa Melayu, jangan lafaz kot mulut, tapi lintas di hati. Sesuatu yang terlintas di hati juga adalah doa. Cuma tak terlafaz di mulut sebab bahasa kita. Dia akan jadi batal sembahyang kita bila kita lafazkan perkataan bahasa Melayu ketika mana kita tak selesai lagi solat. Okey, itu pada soalan pertama. Boleh kita personalkan doa kita pada duduk tahiyat akhir sebelum memberi salam. Untuk soalan yang kedua, kan Nabi ada pesan, lepas bagi salam tu jangan kata apa-apa, jangan cakap hal ehwal dunia. Bahkan duduk pun jangan kalih kaki tu pun lagi. Istighfar 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Tapi dalam tempoh tu ada gangguan. Macam soalan yang Kak Jamilah tanya tadi itulah. Kita ni dah nak konsentrate, nak baca ayat surat cinta daripada Allah. Depa pun main nak tanya time tu lah juga. Okey, kita tengok pada yang bertanya. Kita tengok pada yang bertanya. Kalau yang bertanya itu adalah suami, wajib dahulukan suami kerana bacaan kita itu sunat. Wajib dahulukan suami. Dia main tanya, kunci kereta tang mana? Serbuk kopi yang tak kat mana? Ayam tu menidih ke dah lagi? Wajib kita dahulukan persoalan itu sebab itu hajat manusia kepada manusia. Sementara tasbih kita ini adalah kita dengan Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi Allah Ta'ala suruh kita meraihkan yang wajib itu terlebih dahulu. Tapi kalau yang duk main selalu sangat-sangat, asal aku nak buat saja, nak baca apa, hampa main lah kacau. Yang ni saat lagi kita bentang lagi cerita dengan dia dah. Ni nak abang bagi time-time ni lah, mak nak ada masa sikit dah. Dengan Allah Ta'ala bagi sat peluang. Cerita kat mereka bagi mereka faham. Tapi bila Linda tanya macam tu, kita meraihkan hajat orang yang bertanya terlebih dahulu. Tambah-tambah yang bertanya itu adalah yang wajib kita jawab. Maka raihkan terlebih dahulu. Itu adalah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kembalilah pada zikir ataupun wirid kita yang tergendala tadi. Pahalanya Allah Ta'ala yang kira. Hasbiyallah ni'mal wakil. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ji, silakan.
Jiranya Ustazah, kalau kita nak ru'yah diri kan dengan kita baca Fatihah 7 kali, tiap-tiap kali Fatihah tu lebih afdal kita baca bismillah sekali ke atau kita cuma baca permulaan tu, lepas tu kita teruskan baca Fatihah tak payah bismillah dah. Tiap-tiap Okey, kali tu. okey. Yang tu Okey, dah baik terima Ji. kasih sudah. Ya, sama-sama kasih. Okey. Mengikut kepada pendapat Imam Syafi'i, Fatihah dia adalah 7 ayat. Dan ayat yang termasuk dalam 7 ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengikut pendapat Imam Syafi'i, setiap kali kita nak baca Fatihah, kena ada Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau tidak, tak sempurna Fatihah kita. Kurang satu ayat. Jadi pada persoalan G itu, bolehlah kita buat kesimpulan, setiap kali kita nak baca untuk ru'yah diri, kena ada Bismillahirrahmanirrahim kerana ia adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang bertanya ni? Assalamualaikum saya. Waalaikumsalam. Ni saya daripada Ya. Terengganu ni. Oh, subhanallah. Siapa Saya nama? Nama Habibah, Puan Habibah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Jauh tu. Silakan. Tanya yang tadi yang Ustazah kata masa kita baca doa yang masa tengah sembahyang tu kan. Mana yang tengah lepas Fatihah tu doa yang makbul lah situ kan. Ya, Lalu betul. baca doa untuk ibu bapa tadi, kalau kita baca sampai habis tu boleh ke? Sebab Ustazah kata tadi setakat kalimah subhanallah ni kan. Boleh. Ya, ya. Okey. Boleh tak kalau kita Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan maksud puan? Sampai habis. Okey, okey. Sampai habis. Boleh tak? Boleh. Boleh puan Boleh. Sebab apa? Sebab amin tu dia bukan surah Fatihah. Amin itu sunat saja kita nak sebut. Makbulkanlah ya Allah. Sebab dalam surah Fatihah tu doa. Kita minta doa ke Allah Ta'ala bermula daripada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dah habaq Allah. Akan dikau kami sembah. Akan dikau kami minta pertolongan. Ni pertolongan apa yang kita nak minta ni? Tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau redai. Jalan orang-orang yang engkau kasihi. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Dan juga bukan jalan orang yang sesat. Kemudian, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku yang telah membesarkan aku dan mengasihiku. Boleh. Amin tu hanya makbulkanlah ya Allah doa-doa yang kita susun tadi. Boleh puan dibaca hingga selesai. Selepas walak dolin tu kita terus baca tu sampai habis. Ya boleh. Okay. Ya boleh puan. Okey, terima kasih Ustazah. Ya sama-sama kasih. Satu lagi Ustazah nak tanya. InsyaAllah, insyaAllah. Macam kerana wuduk ni kan, kita lepas sembahyang tu katakan kau, mana kita nak tunggu waktu yang lain tu, kita pun duduklah tepi-tepi katil dulu kata kita tapi macam kita duduk mengiring gitu kan. Lepas tu macam kita terlelap sekejap tapi kita dengar lah orang yang cakap apa pun ni, mana kita dengar suara-suara orang ni, mana batal tak sembahyang tu. Okey, baik. Terima kasih. Saya pun kerap macam tu lah. Kita duduk dalam keadaan kita pun tak yakin papan punggung tu tetap ke, kadang terangkat ke. Kita tak lena, boleh dengar apa-apa sembang dengar. Cuma kadang-kadang terlayang. Kata orang Pulau Pinang dia terlayang sikit. Ketika ni tak perlu kita berwuduk semula. Wuduk tu masih boleh diterima pakai. Yang macam mana yang sampai wuduk tu tak boleh diterima pakai mengikut mazhab Imam Syafi'i, ketika mana hilang akal. Tidur yang sampai hilang akal. Maksud tak sedar apa dah berlaku. Ini dalam keadaan sedar. Tahu dengar bunyi tu, dengar orang ni kata, dengar sat lagi azan bunyi. Kita tahu. Bermakna kita bukan lena, kita terlayang. Ketika ni tak payah kita berwuduk semula. Wallahualam. Walaupun kita beralih tempat kata Ustazah, kita duduk tu tempat. Ya betul. Walaupun kita beralih tempat. Terima kasih Ustazah. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ji, silakan. Ada soalan di bahagian message tu, dia kata Assalamualaikum Ustazah, nak tanya kalau kucing yang kita bela dan dah disunatkan, kita perlu bayar zakat fitrah ke?
Ush. Kalau perlu kadarnya sama macam kita ke? Itu Allah soalan dia Akbar. Haji baca tadi. Allahu Akbar. Aduh. Okey, kucing yang kita bela dan disunatkan. Ada juga yang disunatkan kucing tu. Sunat tu kasih ke apa? Ya? Kasih Haji? betul kan? Mungkin kan? Lagunya gitu. Adakah kita nak kena bela? Tak payah. Yang diwajibkan zakat hanya manusia sahaja. Nah, manusia saja yang kena bayar zakat pada harta yang dimiliki. Kucing bukan harta yang dimiliki. Dia binatang ternakan yang tak halal dimakan laginya. Kalau kita bela binatang ternakan adalah di antara yang kita kena bayar zakat. Tapi binatang tu yang halal dimakan dagingnya. Kalau kita bela lalat sampai sekandang pun, tak halal dimakan dagingnya, tak boleh bayar zakat. Begitu juga dengan kucing, belalah 40 ekor pun, tapi dia tak halal dimakan dagingnya. Maka tak perlu dizakatkan sekalipun dia telah disunatkan. Wallahualam. Harap-harap tu sahabat yang tanya tu dapat jawapan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah, Kak Syamali sekali. InsyaAllah, insyaAllah. Waalaikumsalam. Apa hukumnya ataupun adakah menjadi kesalahan katalah kita bela haiwan macam kucing lah misalnya, kita bubuh nama manusia. Jadi boleh tak boleh? Okey, baik. Terima kasih Kak Syimah. Nak bubuh nama manusia. Boleh, tapi jangan letak nama para nabi, jangan letak nama Asmaul Husna. Ha nak bubuh awang ke, ha nak bubuh piang ke, ha nak bubuh Cik Mut ke, Cik Bong ke, Cik Ti ke, boleh. Tapi jangan meletak nama-nama orang-orang yang terhormat yang dimuliakan. Nama Rasul, nama para nabi, yang terutama sekali Asmaul Husna. Jangan letakkan. Boleh nama apa pun. Boleh. Nah, tapi jangan yang bersangkut paut dengan nama-nama yang dimuliakan. Boleh nama Cik Bong. Nah, Cik Mia. Boleh bila. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ataupun nak buat nama-nama penyanyi dekat kucing-kucing pun boleh juga dah. Tapi tengok kepada nama tu lah. Dengan nama yang dimuliakan. Takut sebab kita dah melevelkan binatang dengan manusia tu sama tara. Kena tuan punya nama tu main dengar jauh hati dia. Sanggup dia buat nama kucing dia dengan nama aku. Kan? Allahualam. Terima kasih Kak Syimah. Okey, ada soalan lagi? Tak ada dah tak ada dah, insyaAllah kita tangguh pada esok hari. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini dapat memberi satu ilmu yang baru buat kita untuk kita meneruskan kehidupan kita di muka bumi Allah. Untuk sahabat-sahabat yang masih lagi diuji dengan kesakitan, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera sembuh, sihat seperti sedia kala, kembali dapat berkuliah semula, hidup dan mati dalam iman dan taqwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rizqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum min